Hai semua, Assalamualaikum. Sekarang saya berada di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur. Saya nak tanya ataupun uji pengetahuan ada anak muda dekat sini. Saya nak tanya, diorang kenal tak ni siapa? Tunku Abdul Rahman, Tun Hussein On, Lieutenant Adnan dan juga Tun Abdul Razak. Diorang kenal tak? Jom kita cari. Oh, Dik. Kejap. Jangan poteng. Kejap. Okay. Ramai tak apa. Sinilah. Okey. Nak tanya. Okey. Okey. Kenal tak ni siapa? Kenal. Okey, siapa? Tengok macam Tun Hussein On. Tun Hussein On. Salah. Salah Allah. Kenal tak ni siapa? Aduh, Lama fikir. Tun Mahathir. Cik. Jauh sangat. Alamak. Tak tahu juga. Sejarah saya fail ni. Okey. Tak tahu juga. Tak. Okey, last. Tahu. Saya kenal tapi saya tak ingat nama. Nak tanya, kenal tak ni siapa? Tak. Tak kenal. Ni? Datuk Tun Hussein On? Kawan-kawan dah tinggal kan? Dah ingat. Mungkin Tun Hussein On? Salah. Tak tahulah. Hafiz salah. Nampak tak? Kenal tak? Tak kenal. Next. Tak tahu. Tak kenal juga. Saja Hasan. Saja. Saja. Kenal tak siapa ni? Ini Perdana Menteri Malaysia yang pertama, Siapa nama dia? Tunku Abdul Rahman. Yang ini? Alamak, ini saya tak kenal. Hafiz. Macam mana ni, Fiz? Okey, buat dah. Parah sangat ni, Fiz. Dah tak kenal pemimpin tokoh masing-masing ni macam mana? Yang paling jujur tu, tak tahu. Saya tak tahu. Saya Terus fail cakap tak sejarah. tahu. Aduh, macam-macam janji sekarang ni. Itulah tu. Tapi Aduh, itulah masalah sekarang ni kan. Sebab ada anak muda kita ni, dia kurang mengenali pemimpin dan juga tokoh yang telah berjuang untuk negara kita pada satu masa. Sayang dahulu. kalau tak kenal ni Betul. sebenarnya. Tapi kita Sebab- nak main game katanya. Kita nak main game sikit lah. Kalau Syai dah main dengan ada anak muda tadi, kita nak main berdua pula. Okey. Okey, ada Boleh? masa sikit Ada. Kita Okey. boleh main game ni. Kita suka. Tapi kita mula dengan level yang mudah dulu. Okey. Okey. Oh, Kita ada buat dua level standby, lah. Satu artis, satu lagi pemimpin. Boleh? Boleh. Okey. Kita hafal kot. Kita tunjuk dulu artis yang pertama. Okey. Ni. Okey. Dekat rumah pun boleh teka juga. Okey. Tak Okey. nampak ni. Okey. Kita letak kamera zoom. Ni siapa ni siapa? Come on lah, senang je. Kita tahu lagu dia, nak nyanyi. Lagu dia macam mana? Okey. Okey, sama-sama. Okey. 3, 4. Kacang kat mana, tidur kat tangga. Tahu. Kita pergi konsert dia. Oh, pergi konsert dia. Pergi. Blackpink in your area. Yeah. Okey. Okey, Fan. Aku nak tunjuk juga kat kau. Alamak. Tapi ni betul-betul pemimpin. Pemimpin kita ke apa? Kita lah. Okey. Aku dah cari gambar dia. Okey, tengok. Ini kata kena boleh sakit ni. Fiz, ni Ustaz mana Fiz? Kau kenal Piuris tak yang buat Salam Baitullah tu? Tahu Piuris? Ayah Bilal tu? Ha. Ini siapa? Piu-piu. Piu, betul. Ini master. piu air. Betul, Masya Allah. Dia tengah Ustaz. tonton ni. Ya. InsyaAllah lah. Jangan terminate kita. Mungkin dia lepasnya akan jadi host Salam Baitullah. Alhamdulillah. Suci dalam debu. Orang cakap. Dalam debu. Okey, seorang lagi Fiz. Ada lagi? Kau nak kenalkan Tak nak. aku je kan? Okey. Tak nak kalah. Ini, kalau tak kenal ni Fiz, mungkin kita akan dah tak ada job lepas ni. Oi. Ya ni. Okey, inilah cowboy kita yang seterusnya. Kita zoom sikit. Yang dekat rumah boleh teka ni siapa ni? Ini kata kenal lagi bahaya ni. Ini mungkin rancangan terakhir kita. Jihau. Siapa? Inilah dia Cik Suhaimi Sulaiman kita, ketua pengarah kita untuk RTM. Ketua pengarah RTM. Cik Mi gila tak kira tak bahaya. bagi. Nasib baik kena, alhamdulillah. Kita kena kenal. Betul. Waktu interview kan kita sebut nama tu. Okey. Dan sebenarnya dalam rancangan kita hari ini, cuit sikit yang sedang kita bawakan topik beradab bukan biadab. Betul. Kenapa beradab bukan biadab tu sebenarnya? Ya, sebab kita nak biar orang anak muda kita ni ada adab dan selalunya kita kena bagi tahu mereka yang kita nak berjumpa dengan tokoh-tokoh kita, nak jumpa pemimpin kita, ada adab yang kita perlu jaga. Kan? Tambah-tambah lagi sekarang ada social media ni Ya. yang kita gelar sebagai cyber troopers ni yang mengecam, menghina, memaki, mengutuk semua. Sikit-sikit hentam, sikit-sikit hentam. Sampai ada yang menganggap itu satu perbuatan yang savage katanya. Betul ke? Tak juga. Tak juga. Itu kita akan tanyakan kepada dua tetamu kita selepas ini. Namun kita berehat sikit ke? Ya. Sebab kita main game ni dah penat. Betul, kita kembali lepas rehat ini. dulu. Kembali semuanya dalam cuit sikit, jangan sentak. Saksikan secara langsung Majlis Pelancaran Rakan Muda
disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ahad 25 Jun 2023, 3:15 petang. Di TV1, saluran berita RTM, RTM Klik dan FB Live Berita RTM. Adakah kita melihat ketua sebagai seorang yang perlu dihormati, dipercayai? Bolehkah ketua atau bos dijadikan sahabat serta mentor? Apa akan jadi kalau ada kaki tangan bawahan yang hilang hormat dan taat setianya kepada ketua? Jawapannya pastilah akan pucat kacir sesebuah organisasi itu. Kalau bos tak baik, diktator macam mana pula? Tak boleh maki ke? Sabar tuan-tuan, Islam tidak membenarkan umatnya mencaci maki secara terbuka mahupun tertutup dan mendoakan keburukan serta mengharapkan malapetaka menimpa pemimpin yang tidak disukai. Tetaplah menghormati pemimpin meskipun mereka tidak bersetuju dengan kepimpinan pemimpin tersebut. Lepas tu ada orang cakap pula, habis tu macam mana nak tegur? Apa cara yang kami ada? Korang duduk jangan diam, tengok program ni sampai habis, okey? Muhasabah sikit diri korang tu ya. Ini yang saya bebel, ni bukan saya yang kata tau. Diorang yang kata. Tiba. Baik, bertemu kembali dalam Cuit Sikit Jangan Sentap. Okey, itu dia. Apa cerita tadi? Tiba ayat Tiba. kata. Bukan saya kata, orang yang kata tiba. Berbakat dia. Itulah tu, Tak macam ada Syahid sinetron. tanya orang. Sekarang dia pula bergaduh. Kenapa cerita Syahid ni? Itulah tu. Masalahnya dia bergaduh dengan bos dia. Betul lah tu. Ya Allah. Itu sikit-sikit sah lah kita tunjuk kepada anda. Tapi ayat yang menarik dalam Islam tidak menggalak ataupun menganjurkan kita untuk caci secara terbuka. Betul. Sebab itu yang kita kata tadi, Ifan. Ya. Soal cyber trooper ataupun cytro ni yang komen suka-suka hati dekat pemimpin kita. Betul lah kalau kata pemimpin ada je yang salah. Tapi cara kita nak menegur tu, ya kita perlu cara yang sepatutnya. Sebab kena ada adab tertentu untuk kita menegur pemimpin kita jugalah. Betul. Okey, untuk hari ni kita bawakan dua tetamu yang cukup istimewa. Yang pertama kita bersama dengan Ustaz Luqman Muhammad Zaki. Assalamualaikum. Selamat pagi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Nampak handsome Ustaz hari ni. Betul, muda Ustaz. Macam siapa? Macam Naufal tadi. Denyut cantik. Sama, hampir-hampir sama. Okey, yang kedua kita bersama dengan Kapten Rais Hamid TUDM, pengaruh media sosial. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana? Ya. Hai. Dia dah tadi saya tengok. Mak kat rumah. Mak, Assalamualaikum Mak. Mak sihat ke? Tapi saya tengok Instagram Kapten ni. Dia kata esok saksikan aku nak membebel. Kita bagi je dia bebel. Nak bebel apa ni? Banyak nampak gaya. Banyak topik kita ni. Okey, tapi kita nak mulakan dengan Ustaz terlebih dahulu lah. Sebab kalau kita tengok tadi Ustaz, sketsa tadi, dia kata Islam tidak menganjurkan kita caci secara terbuka dan sebagainya. Tapi dalam Islam itu, menghormati pemimpin itu sangat dititik beratkan. Bagaimana kita nak menegur mereka, dan pemimpin itu sendiri juga perlu ada ciri-ciri dia yang perlu kita hormati. Macam mana Ustaz kita nak jelaskan perkara ni sebenarnya? Okay, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara umumnya lah kita nak letakkan satu guideline yang kita tahu yang secara jelasnya Islam ni diajar untuk kita hormat semua orang. Baik budak kecil, baik orang tua, baik kawan maupun lawan, kan? Kalau lawan pun kita diajar untuk menghormati, apatah lagi pemimpin kita yang dari segi sudut hierarki sosialnya lebih tinggi dari kita. Sebagai orang yang memegang imej negara kita, lebih utama lagi untuk kita hormati, kan? Jadi macam kalau dalam ayat Quran jelas Allah sebut ya ayyuhallazina amanu atiiullah, taatlah pada Allah. Kemudian atiiur rasul, taatlah kepada rasul. Wa ulil amri minkum. Disebut dalam tu ulil amri ataupun pemimpin, kita kena berikan ketaatan. Jelas dalam Al-Quran. Jadi secara jelasnya kat sini kita tahu bahawa kita ni menghormati semua orang itu, baik siapa pun dia. Itu Islam ajar jelas. Kemudian kita hormati pula orang tu berdasarkan kebolehan dia dalam sesuatu bidang. Dalam Quran sebutkan kita hormat orang yang diberikan amanah pada satu, contohnya pakar dalam sesuatu. Misal kata dalam kepimpinan kita, pemimpin-pemimpin kita, orang yang pakar dalam bidang perubatan, misal kata kita berikan penghormatan untuk para doktor, kemudian guru-guru kita dan sebagainya. Dan dalam ayat Quran antu addul amanati ila ahliha, kita tunaikan ataupun kita serahkan amanah sesuatu perkara itu pada orang yang ahli dalam bidang tu. Kemudian disambung pula ayat tu. Ayat ni cerita pula tentang ciri pemimpin yang macam mana. Apa ni disebutkan? Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl.
kalau kamu berhukum antara manusia, ni untuk pemimpin ni. Sebab tu kita tengok dalam Quran ni dia balance. Allah tak sebut satu pihak ni kau ni kena hormat je. Kemudian Allah sebut juga untuk pemimpin. Kalau orang yang diutuskan ataupun diamanahkan sebagai pemimpin ni, dia kena bersikap adil dan sebagainya. Ada kompetensi. Disebut dalam ayat Quran lain tentang qawiyul amin. Pemimpin ni kena amanah, kena kuat. Ada sifat-sifat kepemimpinan tu lah. Itu dia dari segi sudut Islam lah. Betul. Saya tengok kapten tu nampak selesa betul kan? Dia dah pusing-pusing Mak tengok tu Omar kan. Tapi betul juga bila Ustaz bercakap mengenai pemimpin ni dia kena ada sikap amanah, dia kena adil dan sama sebab yalah dia nak memberi arahan kepada ramai orang dan orang kena patuh kepada arahan dia, tapi arahan itu perlu berpatutan dengan bidang yang diberi kuasa kepadanya. Jadi kepada kapten sendiri sebagai bekas tentera kan, kenapa aspek pemerintahan ini dan juga kepimpinan ini sangat dititik beratkan kepada yalah anak buah nak kena patuh kepada pemimpin, macam pengalaman kapten sendiri bagaimana? Alright. Nah, dah selak tu. Sejuk. Sejuk. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Macam saya, dah 14 tahun saya berkhidmat sebagai pegawai tentera dalam TUDM. So, ada sesetengah organisasi ni memang dia ada hierarki. Hierarki ni adalah orang kata macam golongan yang diletakkan dalam satu orang kata yang ada kuasa dan juga dia ada lebih kurang macam pangkat dia lah. Contohlah macam tentera sendirilah, kita ada daripada golongan lain-lain pangkat. Daripada sarjan, korporal apa semua tu dan juga pegawai lah. So ada sesetengah organisasi ni kita tak ada pilihan, memang kita nak kena ada kepatuhan dan hormat kepada yang orang atas tu lah, pemimpin tu lah. Dia baik ke? Dia tak baik ke? Okey, contohnya macam ada sesetengah pegawai yang macam kita ada tak suka ke dan sebagainya lah. Kita tak boleh tunjuk. Kalau tunjuk, kalau tambah dalam askar lah, mendapat. Kena buang tu ke macam mana tu? Dia akan adalah dia punya komplikasi. denda dia lah. Dia ada denda lah. Jadi dia kalau macam dalam tentera ni nak tak nak salutation, kita tunjuk hormat tu memang kita nak kena tunjuk benda tu dah jadi dalam satu kita punya culture dah. Kewajipan lah. Lebih lah, kewajipan dah. So kalau suka ke tak suka kena buat. Kalau kita ada perasaan macam tak suka dan sebagainya, contohlah kita punya pemimpin, kita punya pegawai atasan tu teruk ke, itu kita simpan belakang-belakang lah. Okey. Tak boleh dekat depan lah, tak boleh depan. Belakang mana tu? Jadi dia, saya rasalah dia macam Ustaz bagi tahu tadi jugalah, bukan sahaja di kalangan ataupun dekat dalam organisasi ni, tapi dalam masyarakat sendiri tu pun memang dah ada dia punya hierarki tu lah. Ada orang yang diletakkan dengan pangkat, ada kuasa, ada tanggungjawab. So, itulah saya punya pengalaman, memang tak ada pilihan. Kita jumpa orang atas, kita nak kena hormat dan nak kena salute lah. Itu dalam soal tak ada pilihan. Tapi ada juga cara-cara lain untuk kita menegur pemimpin kita. Itu yang kita nak tanya selepas ni, Fan. Sebab kadang-kadang tak kena cara tu yang boleh jadi bergaduh sebagainya. Betul. Bila tak kecuali kepala ni kan macam mungkinlah bos punya arahan dia terlalu memaksa dan sebagainya kan. Tapi Ustaz, bila kita bercanggah pendapat dengan pemimpin kita kan. Jadi apakah cara yang terbaik untuk kita perbetulkan keadaan itu, Ustaz? Bagaimana? Percanggahan pendapat ni biasa. Dia berlaku kat mana-mana pun. Kita sama-sama kawan, kita mesti mana ada kita setuju dengan orang 100%. Yalah tak? Hatta kalau ada rumah adik-beradik dengan mak ayah sendiri, betul tak? Bergaduh mesti ada. Gaduh dengan adik ke, gaduh dengan abang ke. Hatta kita mungkin ada benda yang tak setuju dengan ayah kita. Macam tu. Tapi kita ni dia ada satu garis panduan. Sebab tu hari ni kita nak cerita tentang adab kan. Adab ni dia mengajar kita macam mana kita nak menyusun. Bila kita tak bersetuju dengan orang tu, apa cara yang paling baik untuk kita menyelesaikan masalah. Ataupun kita nak cari satu solusi dan sebagainya. Jadi, adab ni yang sangat penting untuk kita titik beratkan. Bukannya kita bila tak bersetuju dengan seseorang tu, kita boleh lemparkan apa sahaja yang kita tak puas hati di umum contohnya. Baling kerusi ke apa. Pengalaman marah sangat tu kan. Ataupun sekarang ni kalau misalnya kata di media sosial kan. Media sosial ni orang boleh tulis je. Betul. Dia nak jadi fake account ke apa ke, dia boleh. Sebab apa? Sebab dia berani buat sebab orang tak ada depan dia. Kadang-kadang bila kita berjumpa ni, kita ada lagi sikit
hormat tu ada Ya, lebih sikit betul. berbanding dengan di media. Selalu orang cakap ni kalau kita cekang dekat media sosial kat depan tak berani pun sebenarnya. Sebab tu dulu ada zaman-zaman blog dulu orang kata menulis blog melempar batu menyorokkan tangannya. Lagu dulu kan. Ya, betul. Itu peribahasa. Okey, Fan. Itu jawapan dia. Kita nak tengok dulu sekali lagi. Satu lagi sketsa untuk anda tentang topik hari ini. Beradab bukannya biadab. Saksikan. Terima kasih. Apa ni? Semua dah siap dah, bos. Ini bukan cara yang betul. Ini salah ni. Aku nak kau susun benda ni elok-elok. Tu buat layan kau buat. Apa yang kau buat ni? Betul lah ni, bos. Tak ada apa yang salah saya Ini kau. bukan cara yang betul sekarang ni. Kau pergi betulkan balik semua ni. Keluar. Bos, keluar. Kau lah keluar. Ni bilik aku. Kau tak dapat. Nama siapa? Ni, aku tak. Kau keluar. Aku geram betul lah dengan bos. Adakah patut dia suruh aku buat macam-macam? Buat itu, buat ini. Kau kena sabar. Boyol lah dia tu. Aku ni masuk kat sini lagi lama daripada dia tahu. Kau kena sabar. Tak boleh. Dia tu, kau jangan nak kipas sangat. Kau akan pastikan dia tak lama dekat tempat kita ni. Kau tunggu je. Kau kena sabar. Senang je kau. Skrip ulang-ulang. Apa buat macam ni? Ini bos tau. Kena hormat. Awak tahu level awak apa? Lawan lagi. Kalau bos suruh masuk longkang, masuk je lah longkang. Masuk je lah longkang. Dah jadi tak ulang lagi. Mundur. Macam mana kau tahu ni? Tahu lah. Itulah. Aku tahu lah dia ketabi. Tahu takut. Kau lah bini dia. Oh, dia tahu. Banyak akal dia. Okey. Soalan saya, Syed. Saya dah kena buang kerja belum? Dia macam ni. Saksikan sinetron terbaru. Tajuk dia apa? Bosku Honeybee. Bosku Honeybee, betul. Kau main bos Lain macam. Pandai berlakon sebenarnya. Ada bakat terpendam tu. Tapi tu macam memang ada berlaku sebenarnya. Itu memang real situation sebenarnya. Betul. Sebab bila kita, contohlah, macam saya cakap tadi kan, ada situasi di mana bila bos kita ni terlalu bagi kita kerja yang banyak, kita stres. Lepas tu dekat belakang je kita mampu kata, poyo lah bos kita ni. Tapi Pengalaman ke? Pengalaman, bukan. Tapi dekat depan, bos, saya minta maaf bos. Betul. Tu ada yang tukang kipas kan macam tadi kan? Ada juga. Dia kata kalau bos suruh terjun longkang, terjun je longkang. Itu masalah tu. Okey, kita balik pada Ustaz sikit lagi tadi. Kita nak soal apa tadi kita nak cakap? Tentang garis panduan. Garis panduan, untuk kita atasi masalah ketika kita bergaduh dengan bos dan sebagainya. Kalau dalam agama ni dia jelas ad-dinun nasihah. Agama ni satu nasihat. Jadi nasihat ni salah satu cara lah. Cumanya kita kena pandailah cari saluran yang macam mana yang untuk kita sampaikan benda tu. Kadang-kadang bila kita terlalu mengikut kita punya nafsu, kita bantai contohnya kat luar. Cakap dengan orang lain sebagainya. Kita tak sampai pun solusi tu. Betul. Mungkin kadang-kadang bos tu rasa, mungkin katalah bos tu memang betul-betul salah. Pemimpin tak semua betul tak? Memang dia betul-betul salah. Tapi disebabkan kita ni suka cakap belakang dan sebagainya, benda tu tak sampai dengan dia, dia rasa dia okey je, tak ada masalah. Kau yang masalah dengan aku. Kan? Betul Dia tak? tahu tu kawan awak, dia bukannya bos tu. Jadi carilah saluran yang betul. Misal kata kalau kita dalam bidang negara kita ada demokrasi berparlimen dan sebagainya. Kita ada saluran yang betul. Kita nak pilihan raya dan sebagainya. Jadi orang-orang yang nak jadi pemimpin dan sebagainya, dia akan bagi manifesto dia punya macam mana bagi jalan yang terbaik untuk bagi solusi pada masalah-masalah pada awam dan sebagainya. Tapi tadi Kapten ada cakap hal-hal lain tu cakap belakang. Tapi sampai bila kita nak cakap belakang tu sebenarnya Kapten? Kalau saya boleh share lah, mungkin Irfan dengan Hafiz boleh teka lah. Okey. Kalau dalam tentera, pangkat paling bawah sekali, dia tak puas hati dengan yang pangkat tinggi. Macam mana dia nak menegur? Tak beranilah saya. Kalau saya takut nak Masuk tegur. bilik dia, jumpa. Alright. Kalau dalam tentera lah, kita diajar mengikut chain of command. Okey. Maknanya dalam kelompok yang bawahan ni, dia ada channel dia. Dia ada dia punya in charge dia, dia ada dia punya OC dia. So bila kita nak menegur
orang atas kita kena ikut saluran tu lah. Bagi tahu orang atas bagi tahu lagi orang atas, dan orang atas bagi tahu lagi orang atas. Baik. Dan kadang-kadang bila kita sampai dekat saluran yang dekat atas kita tu, dia akan tapis dulu. Benda ni perlu ke tak? Sebab kadang-kadang kita rasa kita tak buat hati. Tengok Sebab emo kita pula rasa, sebab kita emo, kita rasa kita je betul, orang tu salah. Tapi bila kita bagi tahu ikut chain of command, ikut saluran ni, so yang atas ni dia akan tapis dulu. Dia cakap, sebenarnya kau yang salah ni, kau yang terlebih emosi ni. Tak ada apa ni. So sebab itulah saya rasa dalam semua tempat lah sekarang dekat perkhidmatan awam ke swasta ke, memang diamalkan untuk ada saluran-saluran lah, ada chain of command ni. Maksudnya kita kena salurkan masalah kita tu kepada superior yang direct ke atas kita lah Yes. dulu. Betul. Itu antara jawapan Irfan. Kita nak berehat dulu seketika. Okey, boleh. Kita akan kembali selepas ini. Banyak lagi kita nak cuit sebab isu ni sangat panjang. Betul. Tak cukup sejam. Tak cukup sejam. Tapi tak apa. Tapi kita berehat dulu seketika. Kembali selepas ini. Cuit sikit. Jangan sentap. Alright, kembali bersama kami dalam Cuit Sikit Jangan Sentap untuk kita kupas tentang topik beradab bukan biadab. Jadi kita nak berkongsi kepada anda berkaitan dengan POV Kapten sendiri sebagai seorang ketua sebelum ni. Kita ni manusia kan, Kapten. Tipulah kalau kita tiada perasaan, tiada emosi. Kadang-kadang bila kita terlampau emosi, kita termarah kita punya anak buah. Jadi macam mana untuk kita kawal perasaan itu supaya kita dapat menjadikan hubungan kita dengan anak buah itu baik, tak ada bergaduhan dan sebagainya. Ni nak saya punya pandangan dari sudut ketenteraan ke dari sudut yang general ni? Okey, kita boleh Dua-dua selitkan lah. sikit yang tentera punya dan juga pengalaman general. Kalau tentera kan, biasanya kalau anak buah silap dia terus lempang. Lempang? Okey. Jangan macam tu. Okey. Dia saya punya pengalaman lah sebab saya pun sendiri ada yang tahap yang saya ada anak buah. So bila anak-anak buah saya ni buat silap contohnya, so saya menerapkan kepada anak-anak buah saya dan juga saya terapkan kepada diri saya juga, kita ni sentiasa dalam proses pembelajaran lah. So tak bermakna dia silap tu maknanya negara boleh hancur. Tak ada pun. So kesilapan tu juga adalah proses pembelajaran lah. Dan nak untuk memantapkan supaya dia tak ulang lagi kesilapan lah. So bila saya rasa nak marah dan sebagainya, pengalaman saya sendiri lah. Bila saya relax dulu, tenang dulu, saya kaji dulu apa silap yang dia buat ni. Teruk ke tak? First time ke? Second time ke? Adakah benda ni saya pernah ajar dia? Mungkin kita sebagai pemimpin pun kadang-kadang kita terlepas pandang lah. Kadang-kadang kita rasa kita dah habis dah ajar anak buah kita ni. Tapi sebenarnya, okey, benda ni aku tak ajar lagi. So, kita kena ada timbang rasa lah. Timbang rasa, dan kalau pengalaman saya sendiri, saya cek balik diri saya. So, tahap mana yang kita nak menyalahkan dia, kita nak marah dia dengan emosi dan sebagainya. So kalau benda-benda yang minor-minor, salah-salah sikit-sikit ni, ringan je. Kita ringan-ringan kita boleh maafkan, kita boleh ajar. Sebab di dalam saya nak membetulkan orang pun, saya pun belajar juga. Saya revise balik apa yang saya belajar dulu masa saya training lah. Tapi dia dalam tentera ni, dia culture dia, kalau kita buat salah, kita buat sekali je. So kalau kali kedua, kali ketiga berulang lagi sampai boleh mencacatkan kerja dan sebagainya, dalam tentera ni dia hardcore sikit lah. Ada tindakan yang seterusnya. Ada tindakan dia lah. Itu sikit. Tapi kan Irfan, saya cuba nak kaitkan juga dengan sketsa awal tadi. Bukan sketsa. Kita tanya orang awam tadi soal kenal tak kenal tu. Saya nak kaitkan juga dengan kita dalam agama Islam ni dengan Ustaz. Kalau kita umat Islam ni tak kenal Nabi Muhammad contohnya, itu satu perkara yang cukup berat lah untuk kita. Tapi kalau dalam soal kita dalam agama Islam tak kenal pemimpin kita, adakah itu satu, ada apa hukum ke atau macam mana sebenarnya Ustaz? Dia tidaklah kita kata ada satu hukum yang nak dikenakan pada orang tu. Tapi yang paling penting sekali kita kenal Nabi Muhammad SAW sebagai kita punya contoh teladan kita. Kemudian pemimpin ni memang dititik beratkan dalam agama kepentingan dia tu. Jadi nak tak nak memang kita kena kenal
Sebab apa? Bila tak kenal, tak cinta. Kalau tak cinta, mana nak datang hormat dan sebagainya. Yang betul tak? Jadi, tak boleh tidak, misal kata macam kita tengok dalam video awal tadi, anak muda tak kenal pemimpin sebenarnya. Dia, sebab anak muda ni, orang kata ibarat kain putih lah kan. Kalau orang putih kata, it takes a village to raise a child. Satu kampung ni, nak besarkan budak ni, semua orang kena main peranan. Kalau buat karangan Bahasa Melayu, peranan ibu bapa, peranan guru, rakan sebaya dan sebagainya itu penting untuk macam mana kita nak menghidupkan semula suasana kita ni ambil berat tentang hal ehwal negara dan sebagainya. Tapi POV lah sikit, Ustaz dah sikit POV sebelum saya nak tanyakan tanya orang ramai lepas ni. Tapi sebelum tu, Ustaz rasa kenapa agaknya anak muda khususnya sekarang ni dia tak kenal pemimpin? Adakah pemimpin tu memang ego tak nak jumpa orang atau macam mana Ustaz? Pemimpin ni macam-macam. Ada yang turun, ramai juga yang turun. Alhamdulillah. Dan anak muda pun ramai juga yang kenal sebenarnya, tak ada masalah. Cumanya apa yang berlaku yang bila dia orang ni tak kenal, banyaknya kita tengok dia duduk dalam dia punya gua sendiri tau. Bubble dia sendiri. Dia duduk seronok je main game dan sebagainya ataupun dia seronok dengan hobi dia semata-mata, dia tak ambil tahu pun hal-hal luar dan sebagainya. Kalau boleh saya tambah sikit lah, dia lebih kepada perubahan zaman lah kot. Sebab zaman-zaman saya dulu, kita punya dunia ni ada had, ada limit. Maknanya kita kena baca surat khabar. Kalau tengok TV pun tengok berita. Kalau benda-benda yang hiburan-hiburan ni, contoh dalam berita pun dia selit 5 minit je. Rancangan hiburan pun contoh macam RTM lah. TV1 kena tunggu hari Sabtu. Hiburan minggu ini. Betul juga. Itulah, itu je. Hiburan tu je. Dia punya priority tu sekarang ni dah berubah lah. Dunia dah tak ada sempadan. So anak-anak muda ni dia lebih kepada nak tengok benda yang diorang suka je lah. Yang seronok je lah. Yang seronok je lah. Dan juga penekanan mungkinlah dari segi ibu bapa ke, dari segi kawan-kawan ke, mungkin orang dah tak bagi penekanan nak tahu pasal general knowledge. Orang lagi tekankan artis. So itulah. Tapi Kapten, hari Sabtu sekarang orang tengok cuit sikit. Memang kita punya rating naik sekarang ni. Okey, jadi kita nak tengok dulu pandangan orang awam soal apa topik yang kita bincangkan hari ini. Saksikan. Sama ada mereka kenal ke tidak pemimpin kita. Teka, ni apa? Tunku Abdul Rahman. Oh, lama ini bang Tun Hussein On. Lieutenant Adnan. Last. Tun Abdul Razak bang. Dia 4-4 betul lah. Dahsyat. Memang orang Malaysia. Sini. Firstnya saya rasa anak muda sekarang diorang punya reference tu bukan lagi kat buku lah. Diorang banyak dengan social media kan, dengan TikTok apa semua. So konten-konten instead of benda-benda knowledge, diorang tengok benda-benda yang hiburan. Benda-benda tu sebenarnya akhirnya melemahkanlah kita punya pengetahuan tentang sejarah kita sendiri. Cadangan kalau boleh konten kreatif kat luar sana tu banyak kali konten-konten educational yang melibatkan sejarah kot, supaya anak muda yang ada screen time tu dong tahu pasal sejarah kita. Pandangan saya, anak-anak muda sekarang dia tak semualah kan, tapi ada kesebahagian yang tak kenal tokoh-tokoh zaman sekarang. Mungkin disebabkan oleh media sosial yang memperkenalkan ataupun menaikkan influencer yang ada influencer yang sebenarnya konten yang positif, tapi ada juga yang negatif. Cadangan saya, mungkin di sekolah-sekolah, sekolah menengah ataupun sekolah rendah lah, tak kisah, boleh macam cikgu-cikgu buat satu cabaran ataupun challenge, lakonkan semula mungkin watak-watak ataupun dialog-dialog daripada sejarah-sejarah tokoh-tokoh sejarah yang lama. So secara kreatif, jadi anak-anak ataupun anak-anak sekolah ni, pelajar-pelajar boleh kenal semula tokoh-tokoh yang banyak menyumbang kepada keamanan negara dan juga kesejahteraan negara pada masa dahulu. Dengan sejarah yang akan mengubah kita kan. Ataupun senang kata contoh sebab apa Al-Quran tu didatang dengan banyak kisah-kisah terdahulu supaya orang boleh ambil iktibar. So kalaulah orang-orang muda tak ambil iktibar, apa yang jadi dulu, boleh jadi benda tu akan berlaku balik. So Malaysia boleh berlaku dijajah balik dan sebagainya. So perlunya orang-orang muda terutamanya untuk ambil cakna benda ni supaya dia lagi feel apa perjuangan orang-orang dulu dan supaya kita boleh cari jalan macam nak menepani benda ni di masa akan datang. Bagi saya memang benda tu sejarah kan. Sepatutnya kita kena selalu flashback, maksudnya ingatkan. Memang diorang dah belajar sejarah tu dekat sekolah, tapi diorang hanya sekadar belajar dalam buku. Contoh Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, apa dia? Diorang hanya tahu sekadar nama dan info tu dalam maksudnya dalam buku saja.
Macam sekarang new generation XYZ ni diorang dapat info daripada TikTok, daripada Facebook. Lepas tu dengan karya-karya yang kreatif, diorang macam katalah pasal isu-isu politik sekarang. Sampai diorang boleh cakap PMX, nama-nama semua macam tu kan. Jadi saya rasa dia kena kreatifkan lagi lah untuk pemimpin-pemimpin lama, untuk anak-anak muda kenal sejarah apa dia punya sumbangan ni kepada negara. Abang yang pertama tadi memang bro lah. Gitu. Semua dia kenal tadi. Masya Allah. Itu bagus. Syai pun teruja kan? Syai pun teruja. Kata Syai kenal tak kenal. Ditunjuk je gambar tu sebenarnya. Okey, sekarang kita nak bercakap lagi berkenaan dengan konten di media sosial. Lagi-lagi kita nak mengenai pemimpin kita ni sebagai pengaruh di media sosial, Kapten. Jadi apa yang kita sarankan kepada anak muda kita kan? Yalah, dekat media sosial pelbagai sangat konten kan. Ada hiburan, ada juga pengetahuan am. Jadi kita nak tengok konten yang bagaimana dan apa yang kita perlu laksanakan supaya anak muda ni lebih cakna tentang keadaan hal ehwal negara kita. Kamera mana? Ini. Okey. Kepada konten-konten creator lah, tak kisahlah dekat mana-mana platform. TikTok, YouTube, Instagram. Okey. Kita sekarang ni lebih kepada nak buat konten yang untuk dapat duit. Jujur je lah. Okay, sebab dekat platform-platform ni contoh macam YouTube lah. Kita tahu kalau view banyak, duit pun banyak. Jadi kita lebih cenderung ke arah untuk apa yang orang tu nak tengok. Betul. Kita tak concern langsung benda-benda macam sejarah, pengetahuan am dan sebagainya lah. Contoh macam saya. Saya pun Alhamdulillah buat duit jugalah dengan YouTube ni. Tapi cara saya memberitahu kepada penonton berkenaan dengan sejarah. Contoh, sejarah tentang Black Hawk Down. Macam mana tentera Malaysia terlibat. Tentang macam mana pembentukan Malaysia, Sabah dan sebagainya lah. Kan kita ada isu yang Sabah dituntut dan sebagainya tu. So, cara saya adalah saya buat dengan kreativiti saya lah. Jadikan benda tu menarik. Janganlah kita buat konten sejarah tu macam baca berita salam sejahtera. Ini adalah janganlah macam tu. Betul. So, Bosan kan? kita kena ikut juga peredaran zaman, ikut juga style budak-budak sekarang ni. So kalau contohlah budak sekarang kan dia suka menari lah benda lah. Apa salah cerita pasal sejarah dengan cara menari? Oh. Boleh tak demo sekarang ni, Kapten? Saya tak boleh. Tunjuk menari. Okay. Jadi macam saya rasa siapa yang subscribe saya dekat YouTube, orang tahu. Approach saya dekat social media adalah saya bawa karakter sebagai seorang bekas tentera lah. Saya tegas, saya straightforward, saya jujur. Jadi dengan ketegasan saya tu, yang kadang-kadang ayat saya tak berlapik tu, menarik minat. Even anak-anak muda pun sekarang, bila diorang tengok contoh yang latest saya buat pasal yang Black Hawk Down lah. Macam mana Malbat 1 daripada Malaysia ni, yang tolong tentera US daripada terperangkap dekat Somalia tu lah. So bila diorang tengok, diorang pun baru tahu sebenarnya filem Black Hawk Down tu ada Malaysia terlibat sebenarnya dalam sejarah dunia tau. Dia bukannya Malaysia punya sejarah dan sebagainya. So kepada anak-anak muda yang melihat, yang menonton pula, kalau saya nak tengoklah sejarah, mesti dia tak nak dengar lah. Jadi cuma saya nak bagi penekanan yang dia kalau cakap sejarah tu lah semua orang bosan, nanti bagi alasan sejarah saya fail. Dia bukannya lah sejarah sebenarnya, tapi pengetahuan am. Betul. General knowledge. Kita sebagai orang Malaysia, takkanlah kita tak tahu siapa Perdana Menteri yang pertama, lepas tu macam mana Malaysia ditubuhkan, bila Malaysia merdeka. Benda-benda tu sebagai, bukan. Kalau saya ni rakyat Zimbabwe contohlah, saya pun nak kena tahu juga macam mana pembentukan Zimbabwe apa semua. Kita sebagai rakyat Malaysia. Betul. So bagi saya kalau benda-benda ni kita tak tahu, tak payah duduk Malaysia lah. Boleh pergi tempat lain lah. Kan? Betul. Ya, contohnya kan, Ifah pernah tengok satu video ni, Jalur Gemilang pun tak kenal tau. Dia macam Masalah besar tu. Masalah besar. Warna apa yang dekat bendera kita pun dia tak tahu. Itu lagi nak merdeka ni. Lagi nak merdeka sekarang ni. Mungkin saya kena buat marah ni, saya marah. Kena buat game lagi. Jangan saya buat sekarang Betul. Okey, tapi ya sikit lah Kapten, kalau Kapten pernah share juga dekat YouTube ada isu Lahad Datu sebagainya. Kalau tengok anak-anak muda komen ni, selalunya mereka akan tanya apa sebenarnya? Yang dorang tanya mula-mula kesahihan lah. Okey. Betul ke tak macam mana ni tiba-tiba filem Perang Tuntut. Tapi itulah sebab saya punya subscriber sekarang ni daripada Filipina pun dah ada, Indonesia pun dah ada. So yang hentam-hentam lah, biasalah dorang ada yang ada hater-hater apa semualah. Tapi kepada yang daripada Malaysia ni, golongan anak muda ni,
So diorang lebih kepada diorang curious lah. Diorang oh Sabah ni daripada ni asal dia bukan Malaysia punya so nampak diorang minat dekat situ. Jadi sebab diorang minat tu yang diorang tanya tu. So bila tanya, tanggungjawab saya pula lah. Nak kena explain, kadang-kadang saya buat part 2 pula, cerita pula macam mana dan sebagainya. Jadi cikgu lah pula Dia sesuai juga cikgu Tapi dengan cara yang stylo. Betul. Cikgu viral ni. Cikgu viral. Tapi Ifan, tadi kita tengok video orang awam tadi, ada dia cakap soal Al-Quran pun dah tulis macam-macam sejarah Ustaz kan. Betul lah, kita dah baca dalam Al-Quran tu dah macam-macam sejarah ada. Termasuklah kita sekarang pun ada buku-buku tertentu. Dekat sini yang kita nak tekankan soal membaca dengan betul, kena berguru. Mungkin Ustaz boleh tekankan sikit dekat anak muda yang mungkin sebab dia kata dia baca dekat TikTok tapi tak berguru, tu yang jadi masalah ni Ustaz. Okey, kita ni sekarang ni berada di zaman kita ada lambakan informasi tau. Terlampau banyak sangat. TikTok ada, Facebook ada dan sebagainya, media sosial kita, Google. Jadi kita boleh pilih kita nak apa. Jadi kalau macam benda tu tak menarik yang kita biasanya kita swipe. Kita tak minat swipe. Jadi yang paling penting sekarang ni kita nak kena tahu apa prioriti ilmu daripada kita ni. Ilmu yang macam mana yang kita nak kena cari? Adakah semua informasi yang tu bermanfaat pada kita? Tidak. Jadi kita kena, yang paling penting sekali kita kena tahu apa kita punya tujuan hidup kita dan sebagainya, dan akhir sekali kita akan tahu bahawa ilmu yang macam mana aku perlu dalam hidup. Misal kata aku ni diposisikan di satu tempat, contohnya kapten diposisikan sebagai seorang kapten dalam TUDM. Jadi dia ada ilmu yang patut dia belajar. Contohnya kemudian kita sebagai seorang Muslim, ada ilmu-ilmu yang kita kena tahu. Kemudian satu hari nanti misal kata kita akan dijadikan pemimpin. Kita ni semua pemimpin. Kalau dalam hadis Nabi sebut, kullukum ra'in. Semua kamu ni pemimpin. Baik sama ada pemimpin untuk unit-unit yang kecil, keluarga, hatta paling kecil sekalipun pemimpin untuk diri sendiri. Jadi kita perlu kepada ilmu macam mana kita nak drive kita punya hala tuju tu ke depan macam mana. Jadi tak boleh tidak, berguru sudah tentu. Jadi untuk menunjukkan, sebab bila kita mencari sendiri tanpa berguru, masalahnya kita akan lambat. Berguru ni dia mempercepatkan tau sebenarnya proses tu. Kalau kita mencari terawang-awang, last sama ada tak jumpa ataupun jumpa yang salah ataupun jumpa tapi lambat. Tapi bila dengan ada guru ini, dia sebagai pembimbing pada kita untuk menunjukkan apa kita punya hala tuju yang sebenar. Ustaz, semua nak tanya ni. Tadi tiga bukan nak ilmu. Kita jadi pengacara dah. Okey, silakan. Saya nak tanya Ustaz lah. Okey, macam Ustaz cakap tadi lah, ada lambakan informasi dan sebagainya lah. Okey, saya nak tanya Ustaz, apa hukum orang yang menerima informasi itu tanpa dia soal selidik, walaupun benda tu ke arah kebaikan ataupun bukan ke arah kebaikan, lepas tu dia sebar. Dia sebar, lepas tu orang yang lain pula, dia pun tak cek dulu, dia percaya pula. Dia terus sebar. Apa hukumnya Ustaz? Di jawapan tu ada satu hadis yang memang cukup on point benda tu. Nabi sebut, cukuplah seorang ni dikira sebagai pendusta bila dia menyebarkan segala apa yang dia dengar. Dia dengar je dia sebar. Benda betul ke tak betul ke dia tak cek. Nabi kata cukuplah orang ni digelar sebagai pendusta. Adakah kita nak digolongkan sebagai orang yang menipu? Sebab apa? Sebab kita tak cek pun. Macam tu lah. Jadi sebab tu kita kena ada husnuzon tu. Ada tanggungjawab kita untuk cek pula informasi itu sama ada betul atau tidak. Jangan kita terus sebarkan dulu fitnah. Sebab tu dulu kan selalu ada mesej-mesej berantai. Betul. Kena sebar. Semua dapat sen je. Pernah dapat tapi saya tak pernah sen lah. Kalau tak sebar jadi macam ni. Sedangkan Nabi tapi sebut, mungkin zaman Irfan dengan Hafiz tu SMS kot. Zaman saya dulu memang surat. Oh, ada juga memang surat tu. Yes, kena foto state. Oh, kena foto state bagi 10 keping. Berapa umur kapten ni? Jangan kita tanya umur kapten ni. Betul. Sebenarnya kita banyak perkongsian kita nak berikan kepada anda semua, tetapi kita nak berhenti berehat dulu. Teruskan bersama kami dalam Cuy Sikit. Jangan sentap. Disebutkan dalam banyak hadis. Selain itu, asas agama keseluruhannya hanyalah kalimah tauhid. Maka tidak ada ragu-ragu lagi bahawa kalimah inilah yang merupakan zikir yang paling afdal. Assalamualaikum, saya Ninofa. Jangan lupa saksikan saya di Salam Baitullah pada hari Sabtu ini di TV1. Kini kembali bersama kami dalam Cuit Sikit Jangan Sentau. Okey, kita nak terus berkongsi kepada anda tentang topik kita pada hari ini, iaitu
beradab bukan biadab. Tapi nak habis dah kita nak habis dah. Tinggal satu segmen je lagi ni. Tapi Ustaz, kita nak bercakap mengenai sekarang ni. Kita tengok situasi di pelbagai lokasi dan juga organisasi. Anak muda dah ada jawatan yang tinggi. Kan? Dia berpangkat tinggi. Tapi setengah orang di situ mengatakan dia ni masih mentah orangnya. Dia tak layak untuk dihormati. Jadi kan. Jadi apakah perkara ini perlu kita selesaikan dengan baik, dan apa mungkin dari segi Islam hukumnya bagaimana kita nak atasi masalah ni, Ustaz? Baik, bila sekarang ni situasinya mungkin kita tengok anak muda kita ni dah belajar tinggi dan sebagainya. Jadi bila dia masuk je lorong kerja tu, dia punya grade, pangkat dia tu agak tinggi berbanding dengan orang-orang lain. Ini biasa, banyak berlaku dalam mana-mana jabatan dan sebagainya. Kita tengok kat sini, kalau kita ambil nasihat ataupun orang kata yang paling penting sekali, kita kena tengok bahawa kedua-dua ni, sama ada orang lama ataupun orang yang baru ni, dia ada kelebihan dia masing-masing. Orang muda, dia datang dengan idea-idea yang fresh, teori-teori yang baru. Dia baru belajar, baru keluar universiti. Macam-macam idea baru yang dah diperah untuk dimasuk dan dipraktikkan. Orang yang lama ni pula, ilmunya pun tinggi juga. Datang daripada pengalaman dia sepanjang dia bekerja dan sebagainya. Dan dia perlu mencari satu titik tengah. Sebab tu dalam Quran banyak sebut wasyawirhum fil suruh bermesyuarat. Macam mana pun tidak, kalau boleh tidak, kita kena bermesyuarat untuk cari satu penyelesaian yang tuntas untuk satu-satu solusi. Win-win lah semua. Win-win situation. Sama ada dari segi hormat menghormati itu sudah tentu. Macam satu lagi, misal kata kadang-kadang kita dibisik-bisikkan orang kata, alah, boleh guna kuasa veto je. Kau kan pegawai, misal kata macam tu kan. Buat kuasa veto je. Kita tengok macam mana akhlak Nabi. Akhlak Nabi dalam urusan seharian dan sebagainya, Nabi mendahulukan berbincang. Walaupun Nabi adalah pemimpin yang paling agung, kita jelas. Boleh je Nabi nak gunakan kuasa veto dan sebagainya, tapi Nabi meraihkan juga pandangan-pandangan yang lain supaya itu satu petunjuk untuk kita bahawa kita ni meraihkan pelbagai, bukan kita je yang tahu satu benda. Bukan kita je yang pandai ni, betul tak? Ya, betul. Kalau kapten sendiri, ada pemimpin pula dia jadi ego pun ada kan? Jenis ego je. Macam dia je betul lah semua benda kan. Jadi macam mana tu? Ada sebenarnya. Ada. Dalam manusia kan. Yang seorang yang viral ni dia kata, awak last corporal ke? Awak jangan dekat dengan saya. Itu sebenarnya lebih kepada sikap lah sebenarnya. Sikap, okey, dia dalam perkhidmatan ni kan. Tak kisahlah mana-mana perkhidmatan pun. Darat ke bomba ke. Dia ada jenis satu perasaan, bila dia baru dapat pangkat, dia akan rasa macam berkepak. Berkepak. Rasa macam ni. Selagi tak ada orang tegur dia, selagi itulah dia macam tu. Dan dia punya target dia kepada anak-anak buah lah. Tapi bila benda tu contoh, tiba-tiba dia nak belagak dengan anak buah kan, kantor dengan orang atas, sakit dia tu. Dia lebih kepada ego lah, sikap diri sendiri itulah. So berbalik kepada latihan yang diterima pula. Dia kena relate balik daripada bawah-bawah. So macam ego ni rasanya tak perlu kot, demi kebaikan perkhidmatan ataupun satu-satu organisasi itulah. Sebab mana pergi ego je, ego tu memang untuk diri sendiri je lah. Mana ada saya pernah dengar ego untuk syarikat ke, ego untuk perkhidmatan, tak ada kan. Kita jaga ego perkhidmatan. Dia untuk diri sendiri je. So ego tu memang untuk diri sendiri je lah. So kena kawal lah. Baik pemimpin ke siapa-siapa pun, kalau dalam kita punya topik ni pemimpin lah kan. Sebab kita kena sedar diri juga, kita ni mungkin saya dah pegawai, dah tinggi apa semua kan, tapi kita berbalik kepada kita ni manusia lah. So tak ada orang yang perfect pun. Sejauh mana tinggi kita diangkat pun, kita still manusia. Ada juga kita pernah buat silap. Kalau mungkin sekarang ni kita dah belajar daripada silapan yang dulu kan. So kita pun tak tahu nanti masa depan kita akan buat silap juga. Jadi nak bagi saya lah, nak marah, nak menegur, nak kritik boleh. Tapi berpada-pada tengok situasi dan keadaan, dan kena berbalik pula kepada diri kita. So kita yang nak menegur ni, kita ni okey ke tak? Dah jadi bos ni orang kata buat relax lah. Relax je lah. Okay, tapi kalau kita twist sikit situasi tu, kita dah dapat bos yang baik ni. Bos yang baik, memang lembut je, sopan santun, tapi anak-anak buah hari ni suka pijak kepala, buat kerja tak siap, lepas tu buat kerja halal-balai kan. Jadi bila ada masalah macam ni, bos ni dia memang tak pernah nak marahkan, tapi anak-anak buah dia suka ambil kesempatan. Mungkin kapten ada pengalaman ke dan sebagainya. Kamera mana? Cari kamera dulu, cari kamera. Okey. Sana. Ni okey. Nak cakap sikit lah. Okey. Kepada anak-anak muda yang sekarang ni baru bekerja, syarikat, swasta ke kerajaan ke mana-mana lah.
Zaman sekarang ni, nak dapat bos yang baik susah tau. Nak dapat bos yang ada timbang rasa, bos yang boleh kadang-kadang lepak sekali, minum sekali, bergerak susah tau. Jadi kalau dah dapat bos yang baik, yang kita boleh, even ada masalah boleh cakap, ada benda yang kadang-kadang bos ni boleh je terima tegur. Okey, dia siap beritahu lagi. Okey, kalau ada masalah, kalau rasa macam office ni kurang baik, datang office saya, tegur. Hargai. Kerja elok-elok, amanah, jujur, jangan pijak kepala. Itu dari segi orang kata di kalangan dalam dunia bos dengan pekerja. Tapi kita kena fikir juga dari segi keberkatan bekerja dan keberkatan gaji itu juga. So mungkin bos baik, tak apalah kita minum kopi lah, kita mengelak lah. Dah fikir gaji itu pula berkat ke tak. So gaji itu pula nanti nak bagi dekat mak, nak bagi dekat anak. So benda ni duk berjangkit. So lalas kita yang dipertanggungjawabkan lah. Tak cantik lah orang cakap tapi Ustaz, kalau kita tengok lah, kalau kita bincang ni yang kes tak kenal kan, kalau katalah kesan buruk lah, kalau kata isu tak kenal pemimpin ni berlarutan sampai ke sudah, apa impak dia sebenarnya? Impak dia, kalau kita tengok anak-anak muda sekarang ni masa depan negara. Kalau anak muda kena sedar yang dia adalah pemimpin yang akan mewarisi negara ni. Takkan kita nak harap pemimpin yang ada sekarang ni berapa lama lagi bertahan? 10 tahun, 20 tahun. Akhir sekali anak muda ni juga yang akan mewarisi negara ni. Dan dia jugalah yang akan perlu untuk memimpin kawan-kawan ataupun komuniti dia dan sebagainya. Jadi tak boleh tidak, kita ni kena ambil satu tindakan yang solid lah. Untuk macam mana nak mengatasi masalah ni. Dari sudut keilmuannya, dari sudut kepentingan tu di-highlight. Semua orang kena main peranan. Macam tu. Itu Rifan. So kita harap supaya semua dapatlah isu beradab tapi jangan biadab. Betul. Sebab kita nak ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ustaz Lokman dan juga Kapten Rais sendiri kerana berkongsi kepada kita tentang topik kita hari ini tentang pemimpin. Bagaimana untuk anak muda mengenali pemimpin dan juga menghormati sesama sendiri. Betul. Terima kasih kalian berdua. Kita harap dapat info. Yang paling penting, ni dah pandang berbanyak kali rasanya. Dia macam cari. Ramai yang tersentap juga. Jadi kepada anda, boleh ikuti kami di semua platform media sosial kita. Dia cuit sikit, jangan sentap. Betul. Dan juga jangan lupa saksikan kami setiap minggu untuk topik yang lebih menarik, yang sudah tentulah lebih sentap. Betul. Okey. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Dengan itu saya Irfan Syamina Sution. Saya Hafid Dawson, Malaysia Madani. Tekad perpaduan, penuhi harapan. Jumpa lagi. Bye-bye. Ya Rasul, penghulu segala nabi, yang menyayangi setiap hati. Wahai Muhammad, pembawa rahmat, ya Habibi, ya Syafi'i, ya Rasulullah. Ku korban segala buatmu yang ku cinta. Selawat dan salam pada baginda Habibi ya Muhammad, ataita bisalami wal huda Muhammad. Habibi ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Kau yang membawa